Eu quero tchá. Se liga nessa nova onda. Tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Já cantei barabará, já cantei berê, já cantei o tchu, tchá, tchá. Pra você fiz lelê. Mas tem uma nova onda que agora vai bombar. Depois do ice eu te pego e do tchá, tchá, tchá. Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar. Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar. Te jogo na parede, te chamo de lagartixa. Ah, delícia, ah, delícia. A pegada é violenta, é meio sadomasoquista. Ah, delícia, ah, Okey, pagi ni saya akan sambung untuk tanah root. Ni yang ni dah 3 batang. Yang ni root yang ke-7, yang ke-8. Okey, ni dia. 1 2 3 4 5. Semalam dah 5 batang. Hari ni dah 5 batang. Okey. Okey, ni root yang kedua last. Ni yang ke-9. Ni yang ke-10. Last. Last root. 10 batang. Ni deh. Apa dah? Okey, ni root yang ke-10 tuan-tuan. Ni yang last. Lepas tu kita akan bacaan. 10 batang root yang saya buat. Tengok macam mana. Apa dia? Apa?
Habis lalu. Habis lalu. Lekat-lekat dia. Kau nak buat? Susah dah tuan-tuan, yang ke-10 ni susah. Boleh deh. Ha. Oh, selesai 10 batang rod. Bukan senang nak senang apa dia? Bukan senang nak senang. Nak dapat 10 ohm, 10 batang rod, satu chamber saya buat. Lepas ni kita test. Okey, beres. Okey tuan-tuan, ding saya dah pacak 10 batang rod. Yang ke-9 dan ke-10, dia kena pakai jet hammer cap tukul. Sebab jet hammer saya dah rosak ni. Ni rosak. Tapi tak apalah, dia berjasa banyak. 10 ohm memang berjasa dia ni. Okey, saya nak check. Kalau semalam 21.5 ohm, 5 batang rod, saya tambah 5 batang lagi. Saya nak tengok berapa ohm. Saya nak bawah 10 ohm. Mesti kena dapat bawah 10 ohm. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muasa berapa ohm dia? Rasa dia 570 tu. Bagi fokus nombor dia. Okey, pertama kita akan cek dalam bumi, voltage dalam bumi kosong, alhamdulillah. Set pada 2000, kita dapat 0.05 ohm kali dengan 200, kita dapat 0.6 6.6 ohm. Jika saya set kali pada 20 ni, dia mesti kena dapat bawah 10 ohm seperti mana yang owner rumah minta. Jika mengikut buku domestik Suruhanjaya terbaru edisi 2015, yang 200 ohm ni memang dah lulus. Saya buat 200 ohm, sorry. Saya kali dengan 200 ni memang dah lulus 6 ohm. Semalam saya dapat 21.5 ohm. Hari ni bila saya kali dengan 200, dia dapat 06.6 ohm. Jadi saya nak tengok 20 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah 10 ohm. Alhamdulillah, kita dapat 6.69 ohm. Ini di bawah 10 ohm, 10 batang rod. Sini deh. Penat tuan-tuan, memang penat. Buat ding memang saya akan cas mahal. Tuan hati-hati dah. Saya bagi tahu awal. Sebabnya rosak, tengok ni. Ni dah rosak dah. Tak boleh pakai. Last kali saya kena pakai ni. Domination hammer. Domination hammer ni, pakai yang ni. Nak masukkan 2 batang lagi yang last. Bukan satu benda senang nak dapat 10 ohm. Sebab tu sekarang ni ST letak 500 ohm. Sebatang dah boleh. Jadi tuan-tuan, macam ni lah tuan-tuan. Harga bukan saja-saja letak mahal, tapi nak dapatkan bawah 10 ohm memang cukup susah. Okey, saya dah dapat untuk rumah ni rewiring tahun baru. Alhamdulillah, untuk ding saya dapat 6.69 ohm. Jadi kerja saya untuk ding dah settle, saya akan fitting. Yang ni kita akan belah. Ini kita akan belah, kita akan beli kabel direct masuk.
Hari dah nak hujan. Ya tadi. Hari dah nak hujan. Saya pun tak pakai mic tuan-tuan. Jadi inilah cara dia. Bukan senang nak senang. Bila satu-satu benda tu anda nak yang terbaik, insya-Allah harga tu yang terbaik lah anda kena bagi. Ni 10 ohm. 10 ohm alhamdulillah. Memang dia susah nak masuk. Sebab di sini dia tanah bukit. Sini bukit, kawasan bukit. Siapa yang tahu sini memang menjadi tuan tahu dah kalau saya sebut nama sini. Jadi tuan-tuan, saya akan tengok sambung dalam fitting. Ni saya nak pergi baiki benda ni. Cik Emma saya ni. Rosak. Tapi banyak dia berjasa tuan-tuan. Semua yang dia berjasa, semua bawah 10 ohm. Dia tak ada main 500 ohm, dia tak main. Kelas dia 500 ohm, dia duduk dalam toolbox. Tak ada. 500 ohm dalam toolbox. Bila 10 ohm, dia keluar. Tapi hari ni last dia rosak. Sebabnya tanah ni memang keras sangat bawah tu. Jadi saya kena naik fitting dalam. Hari nak hujan, saya kena sambung uding. Sekadar mana yang termampu saya buat. Okey, sekarang ni dah jam pukul 4 lebih. Saya ada dalam bumbung lagi. Saya ada dalam bumbung. Saya nak alih kayu ni untuk letak hook. Kalau yang asal dia tu dia letak macam tu je. Tu. Main letak belasah macam tu je. Sambil-sambil tu boleh dah tengok. Saya nak tengok tempat DB. Kita pakai trunking, turun. Mudahlah. Cuma dia takkan boleh nak samalah tuan-tuan. Sebabnya kita letak macam tu je. Okey, apa satu lagi saya nak tunjuk cara kerja yang tak ada attitude. Ni. Benda ni bukan boleh main sambung macam ni sebenarnya. Saya pun tak tahu cara dia buat ni, kenapa, sebab apa dia buat macam ni. Saya pun tak tahu, cuma saya nak berkongsi kepada anda cara ni, cara yang betul-betul menyalahkan ni. Betul-betul menyalahkan, berarti cara yang betul-betul memang betul-betul salah lah. Cara tak betul. Senang. Jangan buat kerja macam ni tuan-tuan. Main looping macam ni. Lepas tu pakai MCB. Dia pakai MCB. Dia pakai konektor dalam ni. Untuk pendawaian domestik, bukan tak boleh pakai benda ni, boleh pakai. Tapi dia kena tengok pada tempat, pada keadaan. Yang ni main sambung macam ni. Ni tengok neutral. Kalau saya tengok pada DB yang dia buat memang dah betul. Tapi bila naik atas macam ni. Allahu Rabbi. Ni nasib baik owner rumah baru nak duduk. Kalau dah memang 15 tahun tu dia duduk, memang saya tak tahulah apa-apa jadi. Cara dia ni bukan nak cari salah, tapi benda yang salah kena tunjuk, kena bagi tahu. Benda ni tak boleh nak pakai macam ni dalam bumbung. Dia tak sesuai pakai dalam bumbung benda ni. Tengok dengan MCB, sambung live. Inilah orang panggil cara antara salah satu yang boleh menyebabkan terbakar rumah ni. Lepas tu troubleshoot nak cari, memang sampai matilah tak jumpa benda ni. Inilah punca dia. Punca sebab salah satu kena rewiring. Inilah tuan-tuan. Sebab tu buat wiring buat elok-elok. Jangan nak terlampau murah. Jangan tuan-tuan nak cari yang terlampau murah. Bila terlampau murah macam ni jadi. Ada juga yang jenis wireman kita letak harga mahal, tapi dia nak untung lebih, dia buat kerja cincai. Ada juga, tapi tak semua. Ini cara salah lagi menyalahkan ni. Jadi sebagai ilmu untuk pengguna, untuk awam di luar, bolehlah tengok. Bukan saya kata benda ni tak boleh pakai untuk domestik. Boleh, dia boleh pakai. Tapi dia tak sesuai pakai untuk dalam bumbung. Ni dalam bumbung. Saya ada dalam bumbung ni. Dalam bumbung rumah. Tengok. Kalau seandainya ada short, dia ada short, DB dekat ruang tamu akan trip. Bila kita trace dia punya kabel tu tak ada masalah. Yang bermasalah kabel yang di looping. Contoh ni, kabel ni yang di looping. Kita nak cari, nak trace dia susah. Salah satunya itu, salah satu sebab. Lepas tu yang kedua, kalau seandainya ada short, benda ni dia letak atas kayu ni. Ni kayu tempat dia di screw. Kalau seandainya, contohlah saya ambil contoh benda ni spark terjadi spark, kita tak tahu dalam ni, habis. Dah lah dalam bumbung dia pakai kayu. Semua pakai kayu.
habis tuan-tuan. Bahaya, kerja ni memang bahaya. Jadi janganlah buat macam ni. Murah. Customer nak murah, owner nak murah pun jangan buat macam ni. Kita sesama manusia bertimbang rasa, fikir. Hidup ni 2 kali tuan-tuan. Mati tu sekali. Kena ingat. Hidup 2 kali, mati hanya sekali. Jadi untuk owner rumah, pesanan saya untuk yang wireman, saya pesan sekali lagi. Hidup 2 kali, mati itu sekali. Dan untuk pengguna owner rumah, jangan cari yang sempurna sampai tertinggal yang terbaik. Itu je lah yang saya ingat ayat dia lah tuan-tuan. Jadi saya pun nak fitting-fitting apa yang patut lah tuan-tuan. Itu je lah. Ini salah. Cara yang salah lagi menyalahkan. Jadi saya harap anda dapat manfaat dah. Okay, beres. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah jam pukul 7.14. Okey, untuk pendawaian rewiring tahun baru 2022 yang bermula 1 hari bulan, alhamdulillah 99% dah siap. Okey, untuk lampu, kipas seperti mana yang anda tengok, settle lah, dah berfunction. Kipas, semua lampu luar kita tak pasang lagi. Lepas tu DB. Sub DB dah okey. Okey, sini dulu. Untuk sub DB kita pakai main switch 32 C32 RCCB 40A 0.01. Okey, yang ni saya akan tukar, saya akan pakai 0.03 untuk sub DB. Litar cahaya kita pakai C16. Ya, semua C16. Litar kuasa saya pakai C16. Litar cahaya saya pakai C6. Itu. Saya akan kecilkan. Tak ada C32 dalam tu. Sebab yang ni aircon. C16 dua ni aircon. Okay, lampu dah siap pasang. Cuma untuk luar. Luar ni melibatkan photocell. 1, 2. Yang ni Yang tu dah settle. Lepas tu yang ruang, yang posh dah settle. Untuk bilik nombor 3 dah okey dah. Tak penting. Kipas. Okey, cuma yang ni kita akan pasang klik lah. Saya akan pasang klik naik sampai ke atas. Untuk tandas 2way, kita pakai 2way, space 2way. Cuma tak fitting lagi. Lepas tu untuk soket plug, yang ni yang kita tambah. Okey, yang ni yang ni yang asal, cuma tukar soket plug. Tumpang pipe ni. Untuk aircon dah okey. Untuk bilik nombor 2 semua okey. Aircon semua. Untuk bilik nombor 2 ni yang kita tambah point aircon dengan soket plug ni je. Untuk setiap bilik ada 2 soket plug. Yang ni switch 2way. Ni 2way. Okey, family area semua berfunction. Kita dah boleh on kipas. Tak on ni. Belum. Kita buka MCB. MCB tak on. Okay, ni switch untuk photocell. Seperti yang anda tengok, okay, ni untuk photocell. Koci lah, awal koci. Ni switch untuk family area. Semua pakai Schneider tuan-tuan. Sini ada Schneider. Schneider bagi saya untuk leakage tu, insya-Allah dia tak banyak. Setakat 2 volt, 3 volt. Itu je lah. Okey, untuk master bedroom, tandas dah okey. Lepas tu lampu. Lampu tak cukup. 1. Kalau tak dah siap lah. Tuan-tuan tengok, pasang sebiji lampu pun dah terang untuk master bedroom yang seluas ni. Kita nak pakai 4 biji lampu, bukan nak guna pun. Macam pesta cahaya pula. Tapi terpulang pada anda lah. Anda nak pakai berapa biji, itu hak anda. Tapi saya cuba nasihat lah. Kalau sebolehnya, tak perlu nak pakai banyak-banyak lampu. Okey, untuk bilik. Ni bilik buku. Untuk bilik buku, kita tak fitting lagi. Itu untuk lampu dia, kita tak fitting lagi ni. Untuk bilik buku. Besok, semua akan besok. Untuk posh pula dah.
Untuk ruang tamu, dah okey dah. Cuma kipas. Kipas saya tak pasang hook lagi. Kes yang hook letak pada ceiling tu. Ni lah kipas dia. Kipas. Lepas tu untuk posh dah okey. Posh. Terang. Itu yang asal kita dah tak pakai. Kita pakai yang ni. Cara dia smart. Okay. Untuk MainDB. Okey, MainDB. Saya sebenarnya saya tak biasa pasang main switch RCCB sebelah kiri. Saya tak biasa pasang tuan-tuan. Kebiasaannya kalau tuan-tuan tengok. Anda tengok projek saya main switch RCCB saya akan pasang sebelah kanan. Jadi anda tahulah kenapa saya pasang sebelah kanan ni. Kalau sebelah kiri macam ni je lah. Lagi satu saya nak apa ni? Nak nasihatlah kepada yang baru macam saya ni buat elektrik. Untuk kabel submain daripada meter ke DB kalau boleh panjang lah. Jangan potong. Lay lah sebelah mana. Bengkok lah sebelah mana pun. Panjang. Kita panjangkan benda tu. Ni pendek. Menyusahkan orang nak tarik apa semua. Kalau boleh lah. Sebab kita benda ni kita panjang dalam tu. Untuk TMB kita jaga TMB betul tak? Untuk TMB kita jaga. Kita takut TMB datang. Pendek TMB balik. Macam tu juga. Orang lain datang nak buat pun penting juga. Sama juga. Okay, untuk ruang tamu. Lampu ni akan buka. Tak pasang lampu ni. Okay, jadi itulah tuan-tuan. Untuk ding kita dapat 6 ohm lebih. Alhamdulillah. 6 ohm lebih. Tapi nak dapat 10 batang root yang saya tanam tu masuk root yang ke-9 dengan yang ke-10. Jack hammer saya dah rosak. Domination hammer saya rosak. Itulah risiko dia tuan-tuan. Bila buat pendawaian ni tak kesemua duit keuntungan yang wireman tu dapat masuk dalam poket dia tak. Bila berlaku kerosakan macam ni nak kena beli tu, nak kena baiki ni. Itu penting dia kena fikir. Kita pengguna masuk rumah tekan switch. Settle. Betul tak? Senang je. Saya sebagai wireman ke hulu ke hilir turun naik atas bawah nak menyenangkan anda yang tekan switch menyala. Jadi kena ada timbang rasa. Jadi kalau boleh anda jangan carilah yang terlampau murah. Saya sebagai wireman, businessman yang mencari rezeki ke arah wiring ni, main belasah je. Itu je, main belasah. Yang penting dapat duit, untung sikit sebanyak, tak ada masalah. Anda yang nak hadap benda ni, anda je lah. Peralatan akan rosak, bil akan tinggi, kena rewiring balik. Bila kena rewiring balik, anda boleh tengok dah macam ni lah akan jadi dia hasil dia. Nak tak nak pahit kat luar, dah kena terima dah. Nak tak nak kena terima dah tuan-tuan. Sebab tu masa buat rumah baru, seeloknya buat yang terbaik. Buatlah yang terbaik. Buat soket lampu yang terbaik. Masalah sekarang ni yang jadi mahal untuk wiring, sebabnya lampu banyak, kipas banyak. Jadi kos akan tinggi lah, kena faham. Okay, untuk rewiring hari ni hari yang ke-8 tuan-tuan. Ini ke-8. Bila nama rewiring macam ni lah. Dia akan extend banyak masa. Saya target setakat 6 hari. Tapi biasalah tuan-tuan, kita nak settle satu persatu rewiring ni. Rumah ni owner dah ada. Saya nak pakai elektrik. Lepas tu ada tukang nak sambung rumah. Dia nak pakai api. Saya kena hidupkan api untuk dia. Jadi hati-hati ni kena ada. Sekarang ni pun dah masuk maghrib lah. Jadi saya pun nak balik. Rehat. Jadi itu jalan tuan-tuan. Saya harap buat kerja jujur, ikhlas, amanah. Dan solat janganlah tinggal. Kita berada pada dunia akhir zaman. Penuh dengan fitnah. Fitnah ni pada hujung jari je. Fitnah hujung jari. Jadi jagalah solat. Baca Quran. Tak pandai belajar. Itu je. Tak pandai belajar. Jadi buat kerja elok-elok tuan-tuan. Jangan buat macam dalam bumbung. Kesian owner rumah. Kesian customer. Walaupun dia minta murah, kita tak nak buat macam mana. Dah nama customer. Jadi apa yang kita rasa boleh bagi murah, kita bagi. Apa yang kita rasa tak boleh, tak boleh. Macam saya, ding saya tak bagi. Senang je. Nak 10 ohm, nak suruh bayar 200 tak. Memang keparit lah. Tak dengan saya harga untuk ding 1000. Saya bagi tahu awal. Untuk dapat 10 ohm, harga dia 1000 saya ambil. Saya bagi tahu direct tuan-tuan. Supaya mudah. Sebab dengan kos penat, letih, tak semuanya senang masuk root tu.
Macam ni susah. Jadi apa lagi? Okay, untuk main DB, sub DB, tuan-tuan tengoklah. Itu cara saya buat. InsyaAllah 99% saya follow spec. Saya fikir saya nak buat untuk wiring ni sekali. Saya tak nak dah owner rumah panggil saya. Saya tak nak owner rumah panggil saya sebab yang tu short, yang ni short saya tak nak. Lebih baik saya buat yang terbaik, insyaAllah terbaik. Dan orang lain puas hati, saya buat secara jujur, ikhlas. Berapa saya nak dapat, berapa saya nak untung, saya serahkan kepada Allah. Itu ialah. Jadi, saya harap dengan video rewiring ni tuan-tuan, anda dapat ilmu sedikit sebanyak dan terima kasih kepada yang memberi ilmu kepada saya, yang memberi tunjuk ajar. Halalkan ilmu tuan-tuan. Semoga apa yang saya buat ni diberkati. Itu je lah. Okay, untuk esok, saya akan sambung untuk fitting, edding. Lepas tu, setup yang mana tak siap lagi untuk photosave. InsyaAllah dengan izin Allah, besok last. Hari yang ke-9 insyaAllah last. Jadi itu je lah. Salam maghrib dari saya. Dah maghrib tuan-tuan. Tak ada apa dah. Saya nak beritahu. Saya, Zahran Engineering. Jangan lupa tuan-tuan, solat jangan tinggal. Buat kerja jujur, ikhlas, amanah. Ingat 3 benda tu. InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.